Perjanjian Saigon 1874 merupakan sambungan daripada Perjanjian Saigon yang pertama yang berlaku pada tahun 1862. Ianya berlaku disebabkan oleh faktor ekonomi. Insiden ini berlaku disebabkan oleh kedatangan Jean Dupuis ke Tonkin. Insiden ini berlaku apabila Jean Dupuis menyatakan hasratnya untuk meneroka laluan baru yang akan melalui Kunming dan menyelusuri Teluk Tonkin. Aktiviti ini telah diketahui dan mendapat bantahan daripada rakyat Vietnam. Gabernur Hanoi juga telah memberikan amaran namun Jean Dupuis tetap meneruskan aktivitinya dan pada waktu yang sama Perancis juga telah menghantar 188 orang tentera yang diketuai oleh Francois Gamier. Peperangan yang berlaku menyebabkan Francois Gamier mati dan ini menyebabkan Maharaja berasa bimbang lalu beliau menandatangani Perjanjian Saigon yang kedua. Melalui perjanjian ini, kuasa pemerintahan China telah berpindah kepada pemerintahan Perancis. Antara isi kandungan perjanjian ialah menerima seorang residen Perancis di Hue, menempatkan seorang konsul Perancis di pelabuhan Tourane, Quy Nhon dan Hanoi, kapal Perancis dibenarkan berlayar dan meneruskan aktiviti perdagangan. Rakyat Perancis diberi kebebasan beragama serta Perancis tidak menuntut kerugian perang yang berlaku pada tahun 1862. Dengan wujudnya perjanji ini, Vietnam berjaya mendapatkan bantuan ketenteraan daripada Perancis seperti kapal-kapal perang dan senjata untuk menentang pasukan bendera hitam. Perancis juga dapat mengukuhkan kedudukan di Vietnam dan dengan menjalankan aktiviti pelayaran untuk berdagang. Perancis dapat menguasai Cochin China. Persetujuan Perancis dan Vietnam dalam Perjanjian Saigon 1874 telah membolehkan Perancis menduduki wilayah Cochin China. Vietnam telah memberikan wilayah tersebut sebagai balasan kepada Perancis kerana mereka telah memberi jaminan dan perlindungan kepada Vietnam. Dengan termenterainya perjanjian tersebut, Perancis telah menjadikan wilayah Vietnam sebagai tanah jajahan takluk mereka dan mereka berhak menentukan dasar luar Vietnam Selatan. Oleh itu, pelbagai reaksi telah timbul terhadap perjanjian tersebut, terutamanya daripada negara China. Hal ini dikatakan demikian kerana Vietnam masih berada di bawah naungan China. Pada awalnya, China tidak mempunyai sebarang reaksi terhadap perjanjian Saigon tersebut. Malah, China menganggap perjanjian ini tidak mengancam hak pertuanan China ke atas Vietnam. Bagi Vietnam sendiri, perjanjian ini hanya dilihat sebagai perjanjian biasa yang hanya melibatkan urusan perdagangan dan perniagaan sahaja. Hal ini dikatakan demikian kerana pada 31 Ogos 1874, Vietnam dan juga Perancis telah menandatangani sebuah lagi perjanjian perdagangan. Pada tahun 1875, berlaku peristiwa pembunuhan terhadap seorang penyidik British yang dikenali sebagai Augustus Margery. Tindakan ini menyebabkan British telah meminta China untuk membuka perdagangan kepada British antara sempadan Yunnan dengan Burma. Keadaan yang berlaku ini telah memberi ruang kepada Perancis untuk meminta China membuka pintu perdagangannya di Sungai Merah. Menerusi duta Perancis di China, Perancis telah meminta supaya China mematuhi syarat-syarat Perjanjian Saigon 1874 iaitu membenarkan hak kebebasan Perancis untuk berlayar dan menjalankan aktiviti perdagangan melalui Sungai Merah hingga ke Yunnan. China menyedari tentang rencana Perancis tersebut dan berusaha untuk menyelamatkan Vietnam daripada terus ditawan oleh Perancis. China telah berusaha mengeratkan kembali hubungan tributari dengan Vietnam. Pada tahun 1882, Gubernur Perancis di Cochin China telah berusaha untuk menawan Hanoi. China menyedari akan tindak tanduk Perancis yang berusaha untuk menawan Vietnam. Tambahan pula dengan kejayaan Perancis yang telah mendapatkan hak untuk berdagang sehingga ke Sungai Merah. Keadaan ini telah memberi ancaman kepada China kerana pembukaan Sungai Merah membolehkan Perancis meluaskan kuasa hingga ke Yunnan. Oleh itu, China sangat khawatir jika Vietnam jatuh di tangan Perancis. Keadaan ini jelas akan menyebabkan kedaulatan negara mereka terancam. Kepentingan perjanjian Saigon yang seterusnya ialah Perancis mewarisi tuntutan Vietnam ke atas Kemboja.
Penganiayaan yang berlaku terhadap mubalik Perancis dan sekatan perdagangan yang zalim terhadap pedagang Perancis telah mendorong Perancis untuk menyerang Vietnam. Tentera Laut Perancis telah berjaya menawar bandar Torin dan Gian Kinh masing-masing pada tahun 1858 dan 1859. Perjanjian pertama Saigon pada tahun 1862 menyebabkan Vietnam menyerahkan 3 wilayah barat kepada Perancis. Pada tahun 1863, Laksamana de la Grande memaksa Raja Kemboja untuk menerima perlindungan daripada Perancis ke atas negara itu. Hal ini telah menyebabkan Perancis menutup Perjanjian Saigon yang menjadikan Perancis sebagai pewaris Vietnam dalam tuntutan di Kemboja, iaitu pada tahun 1864 dengan kunci China secara rasminya diisytiharkan sebagai wilayah jajahan Perancis. Pada bulan Jun 1867, Laksamana menyelesaikan penghapusan kunci China dengan merebut 3 bahagian wilayah barat. Kerajaan Siam bersetuju untuk mengiktiraf perlindungan Perancis ke atas Kemboja sebagai balasan untuk penyerahan 2 wilayah Kemboja, iaitu Angkor dan Batabang ke Siam. Setelah kedudukan kunci China terjamin, tentera laut Perancis dan tentera dagang pula beralih minat kepada Tonkin. Pada tahun 1873, Perancis menyerbu benteng Hanoi yang dipimpin oleh pegawai tentera laut Perancis untuk memaksa bagi menandatangani perjanjian dengan Perancis pada bulan Mac 1874 yang mengiktiraf kedaulatan penuh dan keseluruhan Perancis ke atas kunci China dengan membuka Sungai Merah sebagai kawasan perdagangan. Hal ini kerana mereka percaya bahawa Sungai Merah akan muncul sebagai laluan yang terpenting dalam perdagangan untuk sumber ekonomi Perancis. Vietnam mendapat perlindungan daripada Perancis. Perjanjian Saigon yang kedua ini telah memberikan manfaat kepada Vietnam kerana Perancis telah menawarkan perlindungan keselamatan kepada Vietnam sekiranya bersetuju untuk menyerahkan dasar luar Cochin China iaitu Vietnam Selatan kepada Perancis. Perjanjian ini menjadi salah satu kebanggaan kepada Perancis kerana dapat menguasai wilayah sekitar Cochin China. Namun, ketaksuban penaklukan Perancis bukan terhad di wilayah itu sahaja, malahan ingin juga menguasai Tonkin kerana mereka percaya bahawa Sungai Merah akan muncul sebagai laluan yang terpenting dalam perdagangan untuk sumber ekonomi Perancis. Sementara itu, Perancis juga bimbang penjajahan British di Burma kerana khawatir British akan menebarkan jaringan kekuasaan mereka ke Vietnam. Jadi, Perancis secara tidak langsung telah melancarkan misi penawanan mereka ke atas Tonkin. Selepas itu, Menteri Luar Perancis telah memberikan sokongan yang kuat dalam perluasan jajahan ekonomi bagi kepentingan imperialisme Perancis. Oleh itu, termeterailah Perjanjian Saigon antara Perancis dan Vietnam. Sebagai balasan kepada perjanjian itu, Perancis akan menawarkan ketenteraan dan berjanji akan memberikan perlindungan kepada Vietnam jika diserang oleh mana-mana pencerobohan, tetapi Vietnam perlu mengesahkan dasar luar yang dilakukan oleh Perancis. Jadi, hal ini secara tidak langsung, pendudukan Perancis di Vietnam Selatan telah pun diakui oleh Maharaja Tu Duc dan bersedia menerima seorang residen Perancis di Hue yang telah termaktub dalam syarat perjanjian tersebut. Bukan itu sahaja, syarat-syarat perjanjian itu akan mewujudkan keamanan dan pakatan ketenteraan antara Vietnam dan Perancis. Perancis sedia membuat pertukaran iaitu mereka akan mengetepikan segala sisa ganti rugi perang dalam syarat yang terkandung dalam perjanjian Saigon. Mereka juga telah memberikan 5 kapal perang, meriam dan senapan kepada Vietnam. Seterusnya, Perancis mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Vietnam. Kemenangan tentera bendera hitam dalam pertempuran dengan tentera Perancis sehingga membawa kepada kematian Komander Mary Joseph Francois di Ganya di Chao Jia pada tahun 1873 telah menyebabkan rundingan damai antara Perancis dan Vietnam. Hal ini kerana kemenangan tersebut hanya mendatangkan kebimbangan kepada Maharaja Tu Duc terhadap keamanan negara kerana risau Perancis akan melaksanakan serangan balik sekaligus mengeruhkan lagi pertelingkahan antara dua negara tersebut. Dalam pada itu, Pillastre yang merupakan Governor General Perancis di Saigon telah diutuskan untuk berunding dengan Vietnam bagi menyelesaikan pertelingkahan tersebut. Hasil daripada rundingan kedua-dua pihak
Pilastre berjaya meyakinkan pemerintah Vietnam untuk bersetuju menandatangani Perjanjian Saigon 1874 pada 15 Mac 1874 dan disahkan pada 1 Ogos 1874. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perancis secara tidak langsung mendapat manfaat, iaitu Vietnam memberikan kuasa kedaulatan mereka kepada Perancis. Hal ini kerana Vietnam bersetuju menyerahkan hubungan dasar luar Cochin China kepada Perancis. Kuasa ini diberikan adalah sebagai tanda membalas kebaikan Perancis dalam isi kandungan Perjanjian Saigon, iaitu kerajaan Perancis mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Vietnam. Malah, Perancis juga berjanji untuk melindungi Vietnam daripada sebarang pencerobohan luar. Perancis dapat memperluaskan dan memonopoli kawasan perdagangan di Vietnam. Hasil persetujuan dalam Perjanjian Saigon 1874 telah membuka peluang Perancis untuk mengeksploitasi ekonomi dan memonopoli kawasan perdagangan di Vietnam sekaligus memperluas misi peradaban ke delta Sungai Merah dan seterusnya. Kedatangan Prancis atau kuasa Eropa ke Asia Tenggara sememangnya didasari konsep 3G sebelumnya, yaitu God, Gold, dan Glory. Keperluan ekonomi kuasa-kuasa Eropa dan semangat keagamaan yang kuat mendorong Prancis untuk menguasai wilayah Vietnam. Prancis melihat Vietnam sebagai laluan strategik di Asia Tenggara yang akan menghubungkan Prancis dengan perdagangan luar terutama sekali di China. Hal ini yang menjadi tarikan dan kepentingan Prancis untuk menguasai Vietnam dengan cara mengambil kesempatan melalui Perjanjian Saigon 1874. Francis Garnier, penjelajah Prancis yang menjelajah ke Sungai Mekong, dalam laporannya telah mengesyorkan penerokaan dilakukan di Sungai Merah. Garnier merasakan Sungai Mekong tidak sesuai dijadikan sebagai laluan perdagangan dan melihat Sungai Merah sebagai potensi besar laluan perdagangan ke China. Garnier juga tahu bahwa sebagian besar perdagangan sutra, teh dan tekstil China Selatan perlu melalui lembah Sungai Merah. Apabila Vietnam bersetuju menandatangani syarat perjanjian yang membenarkan pembukaan Sungai Merah untuk perdagangan serta pelabuhan Hanoi, Haiphong dan Quy Nhon, telah membuka peluang Perancis untuk menguasai dan memonopoli bahagian utara Vietnam. Tambahan pula, penempatan konsul di setiap pelabuhan tersebut memudahkan Perancis untuk membawa pelabuhan itu ke tahap perdagangan antarabangsa. Selanjutnya, perkara ini turut memudahkan perdagangan garam, mineral, dan senjata api pedagang Perancis, sekaligus membawa kepada penguasaan ekonomi di Vietnam. Ini memberi keuntungan komersial kepada Perancis sebagai pengekspor baras utama dunia. Ahli perniagaan bebas dari Perancis, Jean Dupuis, yang berminat dengan pasaran luar negara, menyatakan keyakinan bahwa pangkalan di Saigon dapat menyalurkan perdagangan China Selatan dari Singapura dan Sungai Merah. Mereka percaya bahwa Sungai Merah akan muncul sebagai laluan terpenting dalam kawasan barat China. Selain itu, perjanjian ini juga telah membawa kepada pembukaan Haiphong sebagai kawasan perdagangan. Haiphong mempunyai kedudukan strategik karena terletak di laluan laut yang menghubungkan bagian utara Vietnam dengan seluruh dunia. Pembukaan Haiphong ini membawa kepada peningkatan populasi orang Cina daripada sifar menjadi 6.000. Kemudian terdapat kapal uap biasa antara Hong Kong dan Haiphong. Padi dan arang batu mulai mengalir keluar dari pelabuhan baru ini, menjadikan bandar pelabuhan Haiphong berkembang sehingga pegawai Vietnam tidak dapat mengawal aktiviti pedagang China di kawasan tersebut. Prancis melihat ini sebagai suatu peluang yang baik dan menginginkan pasaran terbuka di kawasan Haiphong diteruskan. Walau bagaimanapun, hal ini menimbulkan pergolakan di antara dua pihak, yaitu Prancis dan Vietnam. Kesimpulannya, Perjanjian Saigon yang telah ditandatangani pada tahun 1862 telah mendatangkan banyak kepentingan terhadap kedua-dua pihak. Bagi pihak Perancis, kepentingan perjanjian ini lebih kepada kepentingan ekonomi, manakala bagi pihak Vietnam, dengan adanya perjanjian ini, mereka telah berjaya mendapatkan bantuan ketenteraan. Walaupun pada awalnya perjanjian ini dapat diterima baik kerana
ia telah mendatangkan kebaikan kepada kedua-dua pihak. Namun, selepas perjanjian Saigon yang kedua pada 15 Mac 1874, perjanjian ini tidak lagi memberikan kegembiraan kepada pihak Perancis. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa perjanjian Saigon 1874 kurang berjaya kerana ia tidak mampu menghakis campur tangan China di Vietnam. Maka dengan ini, perjanjian Saigon yang ditandatangani pada tahun 1874 antara Perancis dengan Vietnam dianggap tidak berjaya.